Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalaulah kita berada satu darjat yang tinggi dalam syurga Allah, seorang isteri, adik Nabi ya, seorang isteri kalaulah dia ada darjat yang tinggi dalam syurga, dia boleh menarik ahli keluarganya untuk berada di darjat yang sama. Boleh tarik suami, boleh tarik anak-anak, boleh tarik ibu bapa. Subhanallah. Seorang suami pun sama, seorang anak pun sama. Sebab itu ada ibu bapa kan, dia didik betul-betul anak dia. Tapi kena mula didik kita dululah. Nak didik, tapi kalau ibu bapa ni, mak akan hantar kamu sekolah tahfiz terbaik. Esok, kamu akan kalungkan mak ayah dengan apa ni? Mahkota di syurga kan. Mak akan hantar ni. Mak ayah tak ngaji Quran. Mak ayah malas. Mak ayah cuma nak tumpang anak je. Wallahu a'lam bagaimana di sisi Allah kedudukan ibu bapa yang seperti ini. Jadi, ia mesti bermula daripada kita sendiri. Kalaupun kita tak mampu nak hafal Al-Quran. Ibu-ibu mampu tak hafal Al-Quran? Dah hafal belum surah Al-Mulk? Dah ingat belum surah Yasin? Dah ingat belum surah Al-Kahfi? Hafal tak juzuk 30? Surah Ar-Rahman? Masya Allah. Saya tanya orang, tolong jangan tanya saya. Subhanallah, ibu-ibu hafal Al-Quran ni mujahadahnya sangat tinggi. Saya sekolah Tahfiz Darul Ulum kan, Masya Allah. Tahfiz Darul Ulum tu saya hanya terlibat sebagai membantu cari dana dan dari sudut maksudnya peringkat atas lah. Tapi saya tengok anak-anak ni, kalau sekolah menengah, Tahfiz Darul Ulum ni ada lebih kurang jadi hampir 1,000 juga, ada 6 cawangan. Kalau sekolah rendah ada juga asrama, lepas tu ada juga UPSaan. Saya tengok budak-budak ni, pelajar-pelajar tu tak sekolah menengah, bila pergi dekat, isu utama anak-anak kita ni sampai satu ketika akan ada rasa apa? Jemu. Bukan orang jemu dengan Al-Quran. Saya nak tanya ibu, boleh tak baca Al-Quran direct 3 jam? Boleh tak? Rasa macam mana? Kalau baca Al-Quran tak payah 3 jam, 3 minit. Bismillah. Lepas subuh tengok. Dah tak nampak dah bagaimana. Ya Allah, tadi bagaimana? Ulang balik daripada atas. Baru 3 minit dah mari ngantuk. Nak habis muka surat satu lagi, nak habis satu lagi. Ya Allah, mujahadah sungguh. Jadual mereka hafal Al-Quran satu pagi tu, target berapa, mereka kena hafal sekian-sekian. Manusia biasa mesti akan datang satu rasa jemu, berlawan dengan ini, nak rehat, fikir kawan-kawan seronok dekat sekolah lain, kawan-kawan pergi jalan, kawan-kawan main, dia dengan kejap Al-Quran, Al-Quran, subhanallah. Kadang-kadang tu dia orang 3 jam dapat satu muka surat je. Kita tanya kenapa, tak tahu Ustazah, memang tak boleh. Mujahadah sungguh. Mereka yang nak hafal, yang nak baca Al-Quran, nak tanam rasa cinta, kadang mereka memberontak dipaksa oleh mak ayah. Sebab apa? Kena ngadap Al-Quran, kena hafal Al-Quran. Kalaulah kita duk paksa anak, kenapa orang lain boleh 2 muka surat, 3 muka surat sehari? Kenapa kamu setengah muka je? Kamu ni masalah ni, penyakit hati ni, banyak karat ni. Marah anak. Cubalah ibu-ibu sekalian. Sehari, cuba sebulan, hari-hari nak target jumlah yang sama, 2-3 muka surat. Kita pun surrender. Subhanallah. Sebab itu bila anak kita, cucu kita masuk tahfiz, subhanallah, mereka ini perlu disantuni. Ibu bapa kena kuat berdoa. Anak ini perlu diberi motivasi. Walaupun baru setengah muka surat, subhanallah, bagusnya, Masya Allah. Bukannya dimarah, kita tak berada di tempat mereka. Tapi kita tahu darjat orang yang hafal Al-Quran, darjat orang yang bersahabat dengan Al-Quran, dia ada darjat yang sangat tinggi. Ini antara golongan yang pertama masuk syurga Allah. Ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa perang apa. Ada satu perang ketika itu, antara peperangan yang menghadapi kematian ramai sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka. Ramai umat Islam mati dalam perang tersebut. Lalu bila nak ditanam, nak diuruskan jenazah, berbincanglah para sahabat bersama dengan Rasulullah.
Jenazah mana yang kita nak dahulukan? Sebab di antara kemuliaan jenazah adalah dipercepatkan, diselesaikan cepat proses kematian, dikembalikan kepada Allah, dikembalikan, ditanam di alam barzakh. Itu di antara kemuliaan bagi sesuatu jenazah. Jadi Nabi putuskan, Nabi kata, yang pertama dulu adalah mereka yang hafaz Al-Quran. Yang didahulukan mereka yang hafaz Al-Quran, mereka yang paling banyak baca Al-Quran, dan mereka yang mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Kan Nabi sebut, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah, guru, ustaz, ustazah yang ajar Al-Quran, ini yang paling patut kita muliakan. Ustaz, berapa bayaran sebulan anak saya ngaji ni? 50 puan, 50. Apa sal mahal sangat? Masjid sana 30 je. Ustaz, ustazah tu 50 mahalnya ustaz ambil. Pelajar ustaz saya tengok dalam 50 orang. 5 kali 5, 1,500 sebulan ustaz. Tolong kira pula. Tolong kira. Ya Allah ustaz, ni satu tempat. Kalau dia ngajar hari-hari pelajar lain-lain, oi kaya ustaz ngajar Quran je. Terus dituduh penjual agama. Betul tak? Saya baca kisah Imam Syafi'i ya, ayah Imam Syafi'i ya, subhanallah. Bila seorang guru Al-Quran, ustaz ajar Al-Quran pada Imam Syafi'i, baca Al-Fatihah fushah, dengan makhraj yang betul. Selesai dia Al-Fatihah dengan betul. Ayah Imam Syafi'i upah berapa ratus dirham macam tu lah. Sampai guru ni kata, ya Allah, guru kata kenapa banyak sangat? Sekiranya aku ada lebih daripada ni, niscaya aku beri semuanya. Sebab kamu beri ilmu dunia akhirat, bukan ilmu dunia saja. Kalaulah ustaz tu kata RM50, tak apa ustaz, saya bagi 100, saya bagi 80. Ustaz ni, anak kita, cucu kita, dia paling bagi perhatian. Mungkin akan lama sikit. Sebab apa? Kita kadang minta ustaz-ustazah ni mengajar biarlah ikhlas. Nak suruh ikhlas, beri lebih, mesti dia ikhlas. Bukan sebab duit, sebab bahagianya kita. Kita kena mula dengan kita menghargai mereka. Mereka akan menghargai kita. Kita tak boleh letak. Sebab itu pernah ditanya Imam Nawawi ataupun Imam Syafi'i tentang upah orang yang mengajarkan agama. Para ulama kata, upah yang paling mahal yang perlu kamu beri adalah mereka yang mengajarkan agama Allah. Tapi hari ni apa yang dikata? Kalau saya nak cerita pengalaman saya satu ya. Saya contoh dijemput ceramah. Digandingkan saya dengan seorang artis. Kebetulan ada mereka tersilap yang menyebabkan saya tahu berapa bayaran artis tu. Kita adalah jumlah yang lepaslah minyak, lepas ratul. Artis tu mungkin 20 kali ganda, ribu-ribu. Lepas tu saya tanya pula, malam tadi ada jemput artis juga ya, program tu karnival lah. Saya tanya, malam tadi artis tu dia sampaikan apa? 2 lagu ustazah. 2 lagu, Masya Allah. Dia sampaikan lagu biasa tu lah, 2 lagu, tapi lagu Islami. Saja je saya tanya, berapa 2 lagu tu? 2 lagu lebih kurang dalam 15 minit, 20 minit, 10,000. 10,000. Subhanallah. Agak-agak apa sumbangan? Dia kata ramai orang datang ustazah, pelajar-pelajar student ramai penuh. Diorang ni. Masya Allah, subhanallah. Nak cakap hakikat hari ini, mereka yang berada pada industri yang merosakkan anak muda kita. Bukan saya kata semua artis merosakkan dia, tapi nilai yang sangat jauh masyarakat kita letak. Sebab itu, kalau kita nak anak kita mulia dengan Al-Quran, tolong muliakan guru-guru Al-Quran. Ni kita ada fesi-fesi ni kan yang ajar ni, tadarus ni, subhanallah. Kita mungkin ibu bapa kata pihak masjid dah bayar. Tapi kalau nak anak ni sampai tahap cinta Al-Quran, sampai tahap mulut mereka sebut, Umi, Abi nak hafal Quran. Masa kita ngajar, kita kata baca sampai di muka surat. Sampai kita nak dengar kat telinga kita, Umi, Abi nak tambah lagi boleh tak? Nak sampai tahap anak kita suka Al-Quran, bukan kita paksa. Semuka surat lagi. Alah. Ada ibu-ibu yang share dengan saya, ustazah, anak saya kena hentikan.
Nak baca lagi, nak baca lagi, nak baca lagi. Saya kata macam mana boleh buat macam tu? Dia kata muliakan guru Al-Quran. Sampai Allah yang bagi. Sebab cinta Al-Quran bukan kita yang tanam. Bukan kita yang boleh paksa.